Assalamualaikum, saya Rohaizat bin Hassan, nombor metrik 266310, jurusan berkumpulan. Kami telah memilih teori The Spiral of Silence sebagai tugasan kami. Jadi sebagai untuk pengenalan kepada teori ini, jadi The Spiral of Silence teori atau juga dikenali sebagai teori lingkaran keheningan ataupun bisu adalah suatu teori sains politik dan komunikasi massa yang menjurus kepada kesan pendapat umum ataupun public opinion ke atas masyarakat dan individu. Teori ini mencadangkan bahawa pendapat umum yang majoriti dan dominan seringkali akan menekan pendapat umum yang minoriti sehingga berjaya membisukan ia walaupun mungkin ia pendapat yang lebih benar dan relevan. Dan situasi inilah yang kita panggil sebagai the fear of isolation ataupun kebimbangan kepada keterasingan yang selalunya berlaku dalam teori spiral of silence ini. Kelompok yang lebih dominan biasanya dalam masyarakat yang bersifat kekitaan ni, biasanya teori ni akan lebih berlaku kepada this kind of kelompok lah. Contohnya macam dekat wilayah kita lah. Dan juga, tapi kalau bagi mereka yang mempunyai masyarakat yang bersifat keakuan ni, biasanya mereka tidak akan berapa terkesan dengan teori spiral of silence ini. Dan memang menjadi fitrah manusia seringkali akan merasa bimbang, akan dipulaukan, disisihkan dan sebagainya. Dan ini pun salah satu faktor yang menyumbang kepada kesan teori spiral of silence ini. Dan secara penilaian, persekitaran sosial seseorang seringkali atau mungkin tidak selari dengan realitinya. Namun bagi setengah kelompok atau individu yang punya nilai moral yang tinggi dan tegar dalam mempertahankan pendapat, teori ini mungkin tak akan beri kesan pada mereka walaupun mereka terpaksa berdiri secara tunggal. Sedikit latar belakang dan pengasas kepada kewujudan teori. Teori ini diperkenalkan oleh ahli sains politik berasal dari Jerman bernama Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1974. Dan berdasarkan maklumat daripada Wikipedia, beliau dan suaminya telah mengasaskan Public Opinion Organization ataupun Pertubuhan Pendapat Umum pada tahun 1947. Dan beliau juga merupakan Presiden World Association for Public Opinion Research atau Persatuan Dunia untuk Kajian Pendapat Umum dari tahun 78 sehingga tahun 80. Teori beliau ini menjelaskan tentang perkembangan dan perluasan pendapat umum dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui dua organisasi yang tersebut tadi. Neumann telah mengiktiraf kuasa dan pengaruh pendapat umum terhadap iklim politik masyarakat setempat. Dan beliau telah mendefinisikan pendapat umum atau public opinion sebagai attitudes one can express without running the danger of isolating oneself, yang bermaksud lebih kurang sikap yang boleh diterjemahkan oleh seseorang tanpa kebimbangan terhadap keterasingan. Neumann telah menjelaskan bahawa manusia juga ada satu kemampuan untuk mengesan dan merasai iklim terhadap pendapat umum ataupun climate of public opinion melalui deria keenam yang dinamakan sebagai quasi-statistical organ, yakni suatu deria yang berupaya untuk meneka apakah yang sedang berlega di persekitaran ataupun di fikiran masyarakat secara umumnya. Dan teori ini dilihat lebih menjurus ke arah perspektif kritikal ataupun kritikal perspektif, di mana ia melakukan lebih daripada sekadar meneliti, mengkaji dan menterjemah suatu keadaan atau fenomena. Malah ia sebenarnya lebih kepada kritikan dalam persekitaran sosial antara dua kelompok yang sedang menghadapi suatu keadaan atau fenomena tersebut serta usaha-usaha untuk mengubah realiti persekitaran sosial itu. Dan secara jelasnya, secara aksiologinya, ia jelas bersifat politik, di mana ia terpakai dalam topik-topik yang berlega dari persekitaran sosio-politik setempat, dari sekecil-kecil topik sampai seperti takbiat merokok, isu budaya, sehinggalah kepada siapa yang bakal memenangi pilihan raya. Nilai keberadaan sangat ditiberatkan, di mana ia meletakkan pendapat umum sebagai suatu pengaruh kuasa yang mampu untuk mengubah persekitaran sosial suatu kelompok dan masyarakat secara majoriti dan dominan walaupun mungkin pendapat asalnya adalah suara minoriti. Teori ini juga ada melihat unsur penindasan, di mana sering berlaku pendapat umum pasti akan menindas pendapat minoriti dan ianya berlaku secara makro dan mikro. Ada dua peringkat, peringkat makro dan mikro, dan terkadang boleh mencetuskan penindasan fizikal walaupun masih dalam keadaan terpencil.
Masyarakat secara umumnya lebih banyak bertindak melalui tindakan dan kelakuan, khususnya terhadap golongan lebih atasan atau elit yang sering menekan melalui pengaruh dan kuasa. Kuasa public opinion dilihat dapat memberikan perataan ataupun leverage kepada fenomena tersebut. Kepentingan kepentingan kuasa public opinion ini boleh bagi leverage kepada dua situasi ini, di mana kalau dalam banyak keadaan biasanya dalam situasi politik yang elit yang berpengaruh biasanya akan kontrol yang bawah. So kuasa public opinion dapat bagi leverage ke situ. Penguasaan dan akses kepada media juga menjadi vital dalam teori spiral of silence dan dilihat sebagai indikator atau barometer, kayu penanda aras kepada penerimaan terhadap suatu pendapat berdasarkan topik-topik yang sedang menjadi perbahasan umum. Dan pendapat minoriti biasanya daripada golongan terpelajar atau ilmuwan dilihat mampu untuk menjadi dominan. Ini berdasarkan daripada sikap diorang lah, mana yang lebih tegar, yang lebih hardcore. Biasanya walaupun pendapat mereka ni bersifat minoriti, namun dia masih lagi mampu untuk jadi dominan. Dan seterusnya nanti kawan-kawan dalam kumpulan saya akan menerangkan tentang aspek-aspek lain yang ada dalam teori spiral of silence ni sebelum kita memberikan konklusi, iaitu dari segi andaian utama dia, iaitu fear of isolation, dan juga apa itu public opinion atau pendapat umum, dan seterusnya model kepada teori ini, iaitu model spiral of silence, dan juga peranan media massa atau role of mass media dalam perkembangan spiral of silence. Dan saya akan serahkan kepada rakan-rakan yang lain, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi bin Abdul Manaf. Nombor matrik saya 267022. Hari ini kita menceritakan tentang pendapat umum atau public opinion di dalam spiral of silence. Apa itu pendapat umum? Pendapat umum yang diletakkan dalam satu fenomena, sama ada ia mendapat sokongan majoriti atau minoriti. Kebiasaannya di dalam spiral of silence, sokongan dalam pendapat umum atau public opinion di dalam spiral of silence ni, sokongan majoriti akan mendapat kemenangan. Tetapi ada juga kes-kes yang lain pendapat minoriti menjadi dominan. Kuasa pendapat umum atau public opinion ini juga akan boleh mengubah landscape politik atau suasana pendapat. Contohnya apabila kita menyatakan bahawa rokok itu boleh menyebabkan jantung dan kematian. Pendapat ini dipegang oleh khalayak dan menjadi dominan serta membina doktrin. Public opinion ini juga boleh digunakan sebagai kaji selidik utama dan membolehkan sesuatu propaganda boleh dibuat di kalangan masyarakat setempat. Contohnya pada zaman dulu, pada zaman Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Itulah pendapat umum atau public opinion di dalam spiral of silence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfadli bin Mustaza, pemegang nombor matrik 26421, pelajar BCIM PJJ dalam kelas teori media Encik Chon. Kami diberi tajuk assignment berkait dengan teori The Spiral of Silence, dan Alhamdulillah saya rasa sahabat saya dah menerangkan tentang sejarah awal dan macam mana terjadinya teori ini. Dan saya diberi tugas untuk memberikan salah satu faktor macam mana boleh berlakunya teori The Spiral of Silence. Dan salah satu faktornya adalah fear of isolation. Fear of isolation ni apa? Ni ramai orang tanya ni, fear of isolation. Saya mula-mula pun cakap apa fear? Fear dah tentu kita tahu ketakutan. Itu bahasa yang direct translation yang kita faham lah, ketakutan. And then isolation ni terasing. Okey, maksudnya kalau dari sudut direct translation kita panggil dia takut terasing. Okey, kalau bahasa yang sesuai digunakan dalam teori ni, kita istilah dia sebagai kebimbangan disebabkan keterasingan. Itu satu. Kalau bahasa pasar kena pulau lah, babe. Kena pulau. Okey, so dalam bab ni saya nak ambil salah satu contoh lah. Contoh yang paling mudah kita ambil dalam produk makanan lah. Produk makanan. Contoh dalam lingkungan kita, ahli keluarga je. Ahli keluarga saya ambil terdekat supaya apa mudah faham. Yang mana yang disebutkan sebagai fear of
isolation. Contoh, okey, dalam sebuah keluarga boleh dikatakan semua orang minat dengan KFC. Muncul seorang yang tak minat, kan? Tak minat lah nak makan KFC tu. Tapi disebabkan dia takut nanti, rasa ni orang tua aku ni kan, dia dah beli, lepas tu tak nak makan kan. Jadi disebabkan benda tu, dia akan rasa okey, sedap, bagus, best. Jadi dia takut tak diterima nanti oleh ahli keluarga yang lain sebab dia seorang yang tak suka dengan KFC. Jadi fear of isolation ni benda yang berlaku dalam teori The Spiral of Silence. Okay, so kalau you all nak lebih faham, you all kena baca dan you all akan nampak macam mana salah satu faktor ini memberi kesan kepada politik, bukan saja Malaysia tapi politik seluruh dunia. Okay, jangan lupa untuk dengarkan seterusnya daripada sahabat yang lain tentang faktor-faktor lain yang menyebabkan berlakunya teori The Spiral of Silence. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Saiful Azmi bin Jabsari. Nombor matrik saya 266321. Dan di sini saya akan beri penjelasan tentang peranan media ataupun peranan mass media dalam teori Spiral of Silence. Dan kalau kita lihat media ni memang main peranan besar. Dalam keadaan sekarang ni pun kita dah ada tambahan lagi, iaitu digital media, yang mana kita boleh dapat melalui online, satu klik, melalui phone pun boleh dapat. Dan dalam keadaan sekarang ni main media terpaksa juga masuk kepada digital media, yang mana menyajikan benda yang lebih cepat dan juga lebih pantas menyalurkan maklumat. Dan kalau kita lihat Spiral of Silence ni memberi kesan yang sangat besar dalam menentukan pendapat mana yang akan menjadi dominan. Dan kalau kita lihat pendapat daripada majoriti ataupun minoriti, ini bergantung kepada siapa yang akan menentukan cerita ataupun maklumat itu ingin diangkat sebagai satu berita yang dianggap benar ataupun satu berita yang dianggap tidak benar. Dan kadang-kadang apabila ianya melebihi ataupun ianya juga kadang-kadang mampu melangkaui peranan media itu sendiri. Dan kalaulah kita lihat dalam contoh-contoh yang berlaku sekarang, apabila pihak kerajaan menyekat berita-berita yang kurang benar ataupun berita-berita palsu sehingga akta hasutan diwujudkan dalam akta komunikasi dan multimedia, yang menyekat berita palsu disebarkan secara meluas. Dan apabila dikatakan mereka yang menyebarkan ataupun mereka yang memberikan berita-berita sahih hanya kepada media-media yang benar-benar dianggap sebagai media. Dan kadang-kadang apabila berita-berita ini disebarkan, ini dianggap sehingga media boleh menjadi mind control kepada masyarakat, kerana apabila ini diberikan ataupun disajikan secara berulang-ulang, penegasan itu akan mempengaruhi pemikiran masyarakat bahawa itulah berita yang sebenar-benarnya berlaku di dalam situasi ataupun suasana, boleh dikatakan yang sering digunakan pakai adalah dalam suasana politik negara kita. Jadi itu di antara sedikit sebanyak penjelasan tentang peranan main media dalam Spiral of Silence. Assalamualaikum, nama saya Nur Rizal Abdul Kadir. Nombor matrik saya 267033. Okey, sekarang saya nak menjelaskan bagaimana model lingkaran keheningan atau bagaimana teori Spiral of Silence ni bergerak. Okey. Okey. Teori ini bergerak seperti lingkaran daripada atas ke bawah dalam berbentuk pusaran atau lingkaran bagi mereka yang mempunyai kebimbangan terhadap penyisihan atau keterasingan akibat daripada pendapat yang tidak sejajar dengan pendapat secara umum atau public opinion lah. Sehingga berakhirnya apabila dipush, ia semakin menjadi bisu ataupun silence. Namun bagi golongan
suara minoriti yang tegar ataupun hardcore, mereka akan tetap berada di lingkaran atau sebagai penafian kepada fear of isolation di lingkaran bawah. Maknanya orang yang hardcore ni dia tidak akan peduli apa pendapat ataupun apa yang disuarakan oleh pihak majoriti. Walaupun ianya berada di pihak minoriti, dia akan tetap pegang pada dia punya pendapat. Ketegaran itu membuatkan mereka mempunyai willingness to speak out, bermaksud kemahuan untuk menyuarakan pendapat dan bergerak ke atas untuk berdepan dengan perceived discrepancy ataupun perbezaan yang dirasakan, sehingga dilihat mampu untuk menggugat pendapat umum yang diakui majoriti, malah mampu untuk menjadi dominan dan menggantikan pendapat umum sedia ada. Secara model teori ini mengaplikasikan pergerakan berbentuk tenaga atau energi ke atas dan ke bawah yang pastinya melelahkan kedua pihak dalam usaha untuk membisukan antara satu sama lain. Sekian. Baik, jadi kumpulan kami telah memilih 10 artikel yang berkaitan dengan teori Spiral of Silence sebagai bahan kajian untuk kertas kerja kami ini, artikel ni, dan saya telah ditanggungjawab sebagai yang akan memberikan presentasi tentang rumusan terhadap ke-10 artikel tersebut. Jadi artikel yang pertama yang kami pilih adalah 25 Years of the Spiral of Silence, a Conceptual Review and Empirical Outlook, dan ditulis oleh Dietram A. Shuffle daripada University of Wisconsin Madison dan Patricia Moy daripada University of Washington Seattle. Jadi rumusan kami terhadap artikel ni adalah artikel ataupun jurnal ini telah ditulis untuk memeriksa 3 elemen berdasarkan teori Spiral of Silence, iaitu pertama, penilaian semula kepada andaian-andaian utama dan pernyataan-pernyataan teori kepada teori Spiral of Silence, dan ia mendasarkan semula teori dalam pendapat umum dan menempatkan ia dalam kerangka teori yang lebih umum terhadap persepsi pendapat umum. Berdasarkan kerangka ini, ia dapat mengenal pasti permasalahan di dalam andaian dan pernyataan teori dalam kajian teori ini. Kedua, kajian ini juga menilai bagaimana isu-isu konseptual ini dapat diterjemah menjadi operasional yang konkret. Dan yang ketiga, ia menggariskan ataupun mendemografikan bahagian yang tidak pernah dikaji dalam kajian-kajian sebelum ini. Secara spesifik, ia mengambil pendapat McLeod dan Blumler tahun 1987 yang menegaskan supaya fokus diberikan kepada tingkat makroskopik di dalam sains komunikasi yang akan membolehkan para pengkaji untuk membuat perbandingan rentas budaya, cross culture. Sementara kita ada melihat banyak hasil-hasil kajian yang tidak konsisten di dalam pelbagai budaya. Ini berdasarkan keterangan daripada Glynn et al. Tahun 1997 yang berpunca daripada ketidaksesuaian perkiraan ataupun measurement di dalam budaya yang berbeza atau perbezaan operasional umum di kalangan kajian. Kajian rentas budaya mencadangkan bahawa budaya itu berlainan dari sudut pengertian sosial, norma-norma hubungan antara personel dan resolusi konflik. Maka dengan itu, persoalan utama terhadap teori Spiral of Silence atau teori lingkaran bisu ini adalah sejauh mana pemboleh ubah budaya yang spesifik ataupun specific variable akan menentukan kepentingan persepsi pendapat sebagai pengukur atau andaian terhadap sikap atau kelakuan individu. Jadi kesimpulannya, artikel ini menyeru untuk kajian semula kepada teori dengan memfokuskan kepada tingkat-tingkat makro. Artikel kedua, An Analysis of the Spiral of Silence Theory on People's Willingness to Express Their Political Opinion. Penulisnya adalah Vikanda Ponsakovanich daripada Department of Marketing, School of Management, Assumption University, Thailand. Berdasarkan daripada jurnal yang ditulis oleh beliau, manusia seringnya mempunyai kebimbangan terhadap keterasingan. Maka dengan itu, kebimbangan terhadap keterasingan sangat memberi pengaruh terhadap mereka dalam menyatakan pendapat terhadap umum.
Apabila masyarakat mempunyai kebimbangan terhadap keterasingan, mereka tidak akan menyatakan pendapat mereka dan menganggap bahawa pendapat mereka adalah minoriti. Jadi berdasarkan Noel Newman punya statement tahun 1974, walau bagaimanapun ada juga sekelompok masyarakat yang tidak bersedia untuk menerima pendapat umum. Artikel ini menjelaskan bagaimana pengaruh pendapat umum terhadap kesediaan masyarakat dalam menyuarakan pendapat politik mereka. Untuk merumuskan dan mengkritik kajian-kajian yang menggunakan teori ini dalam menjelaskan ekspresi masyarakat dalam memberi pendapat dan untuk memberi konklusi dan cadangan kepada hala tuju akan datang. Jadi teori Spiral of Silence atau lingkaran bisu ini digunakan pakai dalam menjelaskan pengaruh pendapat umum. Berdasarkan kajian yang beliau lakukan, teori ini dapati sesuai dalam menjelaskan ekspresi pendapat politik umum di kalangan warga Thailand. Dalam masyarakat pelbagai budaya dan kelompok, masyarakat di Thai lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Secara umum, warga Thai akan lebih mengikuti pendapat secara kelompok. Mereka akan lebih terbuka untuk menyuarakan pendapat jika pendapat mereka itu disokong oleh ahli-ahli kelompok ataupun kumpulan mereka. Tetapi ada juga yang tidak bersikap begitu dan tidak terkesan dengan kebimbangan keterasingan ataupun fear of isolation, terutama golongan terpelajar dan golongan berpendapatan tinggi. Jadi persoalan dalam kajian beliau ni adalah sejauh mana pendapat minoriti boleh memberi kesan terhadap pendapat majoriti dan sejauh mana fear of isolation atau kebimbangan terhadap keterasingan ini akan membuatkan warga Thai berdiam diri dari menyatakan pendapat mereka secara jujur. Artikel ketiga, Fear of Social Isolation, Testing and Assumption from the Spiral of Silence. Penulisnya adalah Pamela J. Schumacher daripada Syracuse University dan Michael Breen, University of Limerick dan Marjorie Stamper. Baik, walaupun teori Spiral of Silence ni telah ditunjuk sebagai asas untuk mengkaji perubahan di dalam pendapat umum ataupun climate of opinion, andaian utama dalam teori ini iaitu fear of isolation atau kebimbangan keterasingan yang telah menghantui masyarakat menyebabkan mereka keberatan dalam menyuarakan pendapat. Dan assumption ini tidak pernah diberikan kajian empirikal yang lebih mendalam. Sungguh pun Noel Newman telah melaksanakan eksperimen dan tinjauan dengan memanipulasikan andaian ini. Para pekaji lain telah menjadikan fear of isolation ini sebagai andaian utama. Pada ini kajian daripada tahun 77. Jadi kertas kajian yang tulis ini telah dilaksanakan secara spesifik untuk menguji andaian fear of isolation dan untuk meneroka kedudukannya di dalam model teori Spiral of Silence. Jadi selama ni adalah tidak jelas untuk kita menyatakan bahawa andaian inilah penyumbang utama ataupun asas kepada pembentukan pendapat dan penilaian pendapat dominan, atau variables yang menyumbang antara pembentukan pendapat dan kesediaan untuk menyuarakan pendapat. Jadi analisis path analysis digunakan untuk mengkaji secara empirikal kaitan di antara variable fear of isolation dengan variables lain dalam model ini. Jadi kajian ini membantu untuk menentukan keutamaan fear of isolation ini di dalam model Spiral of Silence secara keseluruhan. Jadi beberapa kajian sebelum ini, sebagai contoh kajian oleh Glynn and MacLeod tahun 1984, Katz and Baldassare 1992 dan juga Shamir 1995, di kajian mereka ni hanya menemui sedikit je kepentingan fear of isolation dalam model Spiral of Silence ni. Malahan ada setengah kajian mereka tak menunjukkan langsung ada kaitan antara fear of isolation dengan Spiral of Silence. Tapi kajian mereka ni pula tidak memasukkan fear of isolation ini sebagai sebahagian daripada variables. Jadi dengan membuat perkiraan ataupun measurement fear of isolation dan memasukkan ia di dalam ujian hipotesis, ianya diharap akan dapat membantu untuk memperkembangkan lagi teori Spiral of Silence ini. Yang keempat, Spiral of Silence, a powerful perspective of understanding the public opinion. Penulisnya adalah Xinjin dan Tianying Yi daripada Department of Media and Communication, City University of Hong Kong. Artikel ini memberikan fokus kepada teori Spiral of Silence itu sendiri, di mana secara dasarnya untuk memberi konklusi kepada latar belakangnya, konsep asasnya dan kaitannya di antara konsep dalam teori. Namun kesan dan penilaian terhadap teori tidak pula dibahaskan.
Kedua, dengan membuat penilaian kepada perkembangan teori, artikel ini mengklasifikasikan konklusi terdahulu kepada 5 aspek, iaitu pertama, pengesahan kajian empirikal, kedua, kajian teoretikal lanjutan ataupun advanced theoretical eksperimen, ketiga, perkembangan konsep pemboleh ubah iaitu konsep variable concept, keempat, kesan proses lingkaran iaitu kesan spiral itu tadi, dan kelima, kajian terkini berdasarkan konteks online atau atas talian, dan akhir sekali yang menggunakan pendekatan teori yang asli untuk dan penemuan-penemuan lain juga berdasarkan kajian teori ini untuk menganalisis proses lingkaran di dalam spiral of silence terhadap pendapat umum dalam kes Chongqing Guangzhou bus case CWBC di Sina Weibo. Jadi dalam kes tersebut dia merupakan sebuah kemalangan trafik yang berlaku pada 28 Oktober 2018 di mana bas di nombor 22 dari laluan Jiangnan New District ke tebing selatan Sungai Yangtze ke Guangzhou City di tebing utara. Semasa di laluan tengah di jambatan kedua Sungai Yangtze di Guangzhou, bas tersebut telah melintasi garisan tengah dan menjunam ke Sungai Yangtze bersama sebuah kereta dari arah berlawanan. Jadi kesemua mangsa meninggal dunia. Dalam siasatan untuk mencari punca kemalangan, pendapat umum telah berubah beberapa kali. Pada awalnya, pendapat dominan menyatakan bahawa kereta yang dipandu berlawanan arah telah menyebabkan bas tersebut terpaksa mengelak dan menyebabkan kemalangan. Kemudian, perakam dari satu kenderaan lain yang kebetulan ada di situ membuktikan sebaliknya, di mana dia membuktikan bahawa bas tersebut yang beralih ke arah berlawanan dan melanggar kereta yang datang dan langsung menjunam ke dalam sungai. Itu pendapat kedua yang dominan. Tetapi akhir sekali bila mereka membuat kajian daripada kotak hitam dalam bas tersebut, dia menunjukkan bahawa telah berlaku konflik di dalam bas tersebut antara pemandu dengan salah seorang penumpang yang menyebabkan bas tersebut hilang kawalan dan langsung mengakibatkan kemalangan. Dan itu menjadi pendapat dominan yang paling baru pada waktu itu. Artikel kelima, The Spiral of Silence and the Crescendo of Voices, Opinion Expression After Fukushima Nuclear Crisis. Penulisnya adalah Ryosuke Imai, iaitu seorang profesor di Center for Education and Innovation, Soho University. Kedua, Airo Hino, profesor di Faculty of Political Science and Economics, Waseda University. Dan ketiga, Masahisa Endo, pensyarah, Faculty of Humanities and Economics, Kochi University. Kertas kerja atau artikel mereka ini menilai secara hipotesis seminal terhadap Spiral of Silence melalui eksperimen yang dijalankan di Jepun. Sementara kajian-kajian yang dah sedia ada banyak bergantung semata-mata kepada soalan-soalan hypothetical ataupun eksperimen-eksperimen daripada sampel-sampel terpilih. Tapi kajian mereka ni telah menggunakan hipotesis kepada isu yang sedang berlaku di Jepun pada waktu itu, iaitu pasca krisis nuklear Fukushima. Jadi mereka menggunakan sampel secara rawak dalam kajian ini. Pendekatan climate of opinion ataupun pendekatan suasana pendapat dan mod-mod kaji selidik yang berbeza digunakan terhadap responden berdasarkan bantuan kaji selidik berasaskan komputer. Jadi mereka telah menghipotesiskan bahawa responden yang diberikan climate of opinion yang bersifat anti-nuklear didapati lebih menyokong kepada tidak bersetuju terhadap pelaksanaan jana kuasa nuklear yang baru, dan ianya dijalankan melalui mod CAPI, iaitu Computer Assisted Personal Interview, CAPI, di mana para peserta ni jawapan mereka telah diketahui oleh para penemuduga pada waktu itu juga. Jadi secara tak langsung responden ni akan banyak memberikan jawapan yang dilihat lebih ke arah kehendak sosial. So jangkaan yang sama dibuat juga, diberikan juga kepada responden yang tidak diberikan suasana pendapat atau climate opinion dan bergantung sepenuhnya kepada daya kuasi statistikal di dalam atmosfer anti-nuklear. Jadi hasil kajian itu telah menunjukkan bahawa fenomena spiral of silence dan crescendo of voicing a majority view hanya berlaku kepada kelompok yang teratas ni, dan ianya dipastikan melalui mod CAPI ni, CAPI, dan bukannya mod CASI ataupun CACI, di mana dalam mod CACI, Computer Assisted Self-Administered Interview, para responden menjawab semua soalan secara bersendirian, mana tak ada orang nampak. So mereka lebih tak merasa threat kepada fear of isolation. Artikel ke-6,
iaitu Spiral of Silence Online. How online communication affects opinion climate perception and opinion expression regarding the climate change debate. Penulis ni adalah Pablo Potenci dan juga Christian Eilders daripada Department of Social Science, Heinrich Heine University, Düsseldorf, Germany. Jadi artikel ini membuat kajian atas teori spiral of silence di dalam komunikasi atas talian ataupun online communication. Ia membahas persoalan di mana pilihan ataupun preference yang berdasarkan pengisian pengguna ataupun user content akan memberikan persepsi yang berbeza terhadap suasana pendapat, iaitu climate of opinion, berbanding pilihan oleh media massa. Ia juga akan memberi kesan kepada kesediaan untuk menyuarakan pendapat secara umum. Kajian ini telah menguji kesan dari beberapa informasi ataupun pendedahan maklumat berkaitan dengan perubahan cuaca di Jerman. Jadi pengisian individu yang kebanyakannya datang dari maklumat atas talian ataupun online diet dan juga analisis pengisian ataupun content analysis. Jadi kebanyakan pengguna akan lebih merujuk ke dua benda ni, iaitu online diet dan content analysis. Jadi hasil kajian daripada artikel ini menunjukkan tiada kesan langsung untuk perkembangan teori spiral of silence berdasarkan kajian ini. Jadi individu yang melihat diri mereka sebagai minoriti kebanyakannya lebih terbuka dalam menyuarakan pendapat mereka. Artikel ke-7, Public Opinion as a Source of Deinstitutionalization, a Spiral of Silence Approach. Penulisnya adalah Marco Clemente daripada Aalto University dan juga Thomas J. Roulette, University of Bath, daripada Academy of Management Review. Artikel ini membangun model teoretikal untuk menjelaskan bagaimana pendapat umum boleh menyebabkan keruntuhan sesebuah institusi ataupun amalan kebiasaan. Model ini diasaskan dari teori spiral of silence dan juga berasal dari hasil tulisan komunikasi massa di mana ia mencadangkan bahawa pelaku sosial lebih cenderung untuk menyokong pandangan majoriti. Di peringkat mikro, kelakuan ini menyuntik spiral of silence yang berakhir menjadi pendapat umum homogeni. Kajian ini menggunakan analogical reasoning untuk menetapkan kewujudan spiral of silence di peringkat lapangan ataupun bawahan. Apabila pendapat umum didapati menggugat sesuatu amalan ataupun institusi, mereka-mereka di bahagian lapangan, di bahagian bawah ni lebih cenderung untuk menentang sebarang anasi luar. Jadi pihak dalaman yang pihak di atasan biasanya akan berdepan dengan dilema sama ada akan menurut pandangan majoriti ataupun harus mengikut kehendak yang dinyatakan di peringkat bawahan. Jadi dalam artikel ni selepas ia membahas mekanisme di mana pihak dalaman akan bersikap duduk di tengah-tengah dan menyerap segala penentangan daripada peringkat bawahan ni, ia membahas pula persyaratan sepadan ataupun boundary conditions di dalam analogi ini. Jadi kertas ini dia agak sebetulnya kertas ini dia lebih advancekan pembenihan ataupun penjanaan terhadap hubungan antara suasana pendapat, climate of opinion, dan secara tak langsung dia membina jambatan atau menjembat jurang. Jurang tu tak dirapatkan tapi dia sekadar menjembat ataupun membuatkan bridging antara pihak dalaman, unsur luaran yang menentang dan juga dorongan untuk penyah institualisasian itu ataupun driven deinstitutionalization itu tadi. Itulah dia hasil rumusan daripada artikel yang ini. Artikel ke-8, The Spiral of Silence 10 Years Later, an Examination and Evaluation. Penulisnya adalah Charles T. Salmon, Assistant Professor di School of Journalism and Mass Communication, University of Georgia, and Doctoral Candidate ataupun calon doctorate, University of Minnesota. Dan kedua oleh penulisnya adalah F. Gerald Klein, Gerald Klein, Director, School of Journalism and Mass Communication, University of Minnesota. Dan artikel ini diterbitkan oleh US Department of Education, National Institute of Education, Educational Resources Information Center ataupun ERIC. Berdasarkan daripada artikel ini, mereka didapati bahawa Noel Newman telah berjaya menunjukkan bahawa setiap individu mampu untuk mengukur pendapat majoriti
berkenaan suatu isu, walaupun ketepatan terhadap persepsi ini masih lemah sebetulnya, dan ada setengah individu pula kelihatan dipengaruhi oleh persepsi terhadap pendapat umum dalam setengah isu, walaupun mekanisme ini juga masih boleh dipertikai. Dalam pada itu, Noel Newman juga telah berjaya membuat pencerahan dan secara empirikal menguji hipotesis berkenaan suatu konsep yang sebenarnya masih samar-samar diterangkan dalam penulisan-penulisan sebelumnya berkenaan dengan public opinion ataupun pendapat umum. Namun data beliau berkenaan proses dynamic, the spiral of silence ataupun dynamical process, secara lebih tepat peranan media massa dalam menggambarkan sesuatu pendapat secara konsonans hingga menyebabkan peralihan dalam pendapat umum tidak begitu meyakinkan. Maknanya Noel Newman punya statement ni masih tidak lagi begitu meyakinkan para pengkaji lain terhadap keutamaan fear of isolation, spiral of silence ni. Kertas ini dikaji bermula dengan menggariskan dua konsep utama dalam konseptual Noel Newman, iaitu climate of opinion dan spiral of silence. Dan berikutnya adalah mereka membuat analisis dan kritikan kepada tesis beliau pada dua peringkat, iaitu peringkat konseptual dan operasional. Secara spesifik, untuk mendapatkan kesahan menempatkan konsep fear of isolation atas penulisan psikologi sosial atas keakuran, maknanya atas persetujuan itu turut juga diperiksa balik. Seterusnya, peranan pertalian kumpulan utama, di mana pertalian kumpulan utama itu maksudnya seorang individu tu boleh mempertahankan pendapat minoriti yang disuguhkan sebagai variables ataupun pemboleh ubah yang penting, tapi sebenarnya tidak pernah lagi dibuat kajian yang betul-betul ke atas pendapat tersebut. Penjelasan alternatif kepada konsep spiral of silence secara khususnya projection and bandwagon effect turut ditunjukkan untuk menjelaskan beberapa penemuan Noel Newman. Dan akhir sekali, analisis ini telah memeriksa peranan media dalam menyampaikan pendapat majoriti dan memeriksa data dari hasil kerja Noel Newman yang diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Noel Newman ni orang Jerman, so mana artikel dia dalam bahasa Inggeris tu dikaji semula oleh kertas ataupun artikel ini. Itu saja. 9. Same spiral, different day. Testing the spiral of silence across issue types. Penulisnya adalah Cherise Gearhart, Assistant Professor, School of Communication, University of Nebraska, Omaha, USA. Dan yang kedua, Wei-Wu Zhang daripada Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA. Meskipun kajian untuk menguji teori spiral silence dengan menggunakan pelbagai isu hanya sedikit saja, maksudnya walaupun telah banyak kajian untuk menguji teori spiral silence dengan macam-macam isu, tapi hanya sedikit sahaja perhatian atau fokus diberikan kepada keadaan isu-isu yang memberi kesan kepada proses spiral of silence. Jadi kajian ini telah mengangkat isu typologis yang disediakan oleh Yerrick dan Todd dan dicadangkan oleh Salmon dan Glynn untuk menguji teori ini dengan menggunakan 3 isu utama, iaitu immigration yang secara yang bermaksud isu transitory, perkahwinan sejenis ataupun gay marriage iaitu emerging issues, dan juga pengguguran ataupun abortion, satu isu yang enduring, yang berkekalan. So dengan menggunakan kaji selidik seluruh negara melalui laman Facebook, pengguna-pengguna Facebook, kajian ini menyiasat bagaimana keadaan suatu isu tu boleh mempengaruhi dinamika proses spiral of silence. Jadi hasil kajian mengenal pasti perbezaan spesifik antara isu, terutama berkaitan kecerdasan pendapat dan juga yang lain-lain. Implikasi teoretikal untuk uji kaji akan datang terhadap spiral of silence dan kajian pendapat umum juga turut dibahas menerusi artikel ini.
artikel yang terakhir, yang ke-10, The Spiral of Silence Revisited, a meta-analysis on the relationship between perception of opinion support and political opinion expression. Penulisnya adalah Jörg Mathies, Johannes Noll dan Christian von Sikowski daripada Department of Communication, University of Vienna, Austria. Andaian utama teori Spiral of Silence adalah persepsi suasana pendapat ataupun the climate of opinion perception. Sangat memberi kesan terhadap ekspresi pendapat politik. Jadi meta-analisis telah dibuat ke atas kaitan dan mengesahkan impak teoretikal daripada moderator-moderator yang lain. Jadi 66 kajian terkumpul dengan pembabitan 27,000 peserta telah dilaksanakan di serata tempat. Jadi pemerhatian mereka telah mendapati hubung kait yang sangat positif, hubung kait yang positif dan signifikan antara suasana pendapat dan ekspresi pendapat. Maksudnya ada kaitan antara suasana pendapat dan juga ekspresi pendapat, iaitu the climate of opinion dengan opinion expression. Dan hubung kait ini pula apabila diubah ke atas online, dibuat di atas online talian, masih tidak menurun, maksudnya tak lemah, dia masih signifikan lagi berbanding dengan persekitaran ekspresi pendapat secara luar online, luar talian, secara offline. Jadi hubung kait ini, tapi walaupun begitu, hubung kait ini tidak pula disejajarkan dengan jumlah sasaran ekspresi pendapat, pendapat para sasaran target dia orang, ataupun karakteristik climate of opinion itu sendiri, dan bentuknya, measurement ataupun perkiraan, dan juga contoh ataupun sampel karakter. Malahan largest silencing effect yang didapati melalui kajian ini adalah berdasarkan pemerhatian yang dibuat ataupun observation semasa peserta itu sendiri berbual bersama ahli keluarga mereka, rakan-rakan dan juga jiran-jiran berkenaan hal-hal yang sedang berlaku ataupun yang berbangkit. Jadi secara keseluruhan hasil kajian hasil kajian ini mencadangkan bahawa hubung kait antara persepsi suasana pendapat ataupun climate opinion dengan ekspresi pendapat ataupun expression opinion sebenarnya besar dan lebih signifikan ataupun lebih hebat daripada yang mereka jangkakan. Okey, secara kesimpulan, teori Spiral of Silence ini adalah refleksi kepada fundamental psikologi social kognitif dan tingkah laku individu. Manusia secara amnya memang bimbang diasingkan ataupun tak dipedulikan ataupun dipersisihkan. Pendapat umum tidak selalu berpengaruh seperti yang didakwa oleh Noll Newman. Ramai orang akur kepada pendapat umum kerana fear of isolation. Mereka tidak akan menyatakan pendapat yang mereka rasakan sebagai pendapat minoriti. Walau bagaimanapun, ada juga sebahagian tidak bimbang untuk bersuara. Walaupun pendapat mereka tu dirasakan pendapat minoriti, manusia tu dia berbeza sikit, dia hardcore. Jadi manusia ni adalah berbeza dari banyak sudut, termasuklah sifat, persepsi dan juga pendapat. Ini berdasarkan kenyataan daripada Csikszentmihalyi tahun 1991. Jadi kami ingin mencadangkan supaya kajian yang akan datang turut memasukkan elemen-elemen perbezaan individual sebagai salah satu lagi variables di dalam mengkaji persepsi seseorang dan kesediaan mereka dalam menyatakan pendapat. Contohnya dengan membuat kajian rentas budaya, kerana budaya sangat memberi pengaruh kepada seseorang sama ada dia bersedia untuk menyatakan pendapat ataupun tidak. Dan persoalannya sekarang ni, bagaimana teori Spiral of Silence ini akan memberi kesan kepada seseorang itu dalam jujur untuk menyatakan pendapat mereka ataupun akan terus menidakkan kejujuran itu tadi, mengambil sikap berdiam diri hanya semata-mata kerana takutkan kepada fear of isolation. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kami berikan menerusi teori Spiral of Silence ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.